Kamalah dah live lagi ya. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera. Kita hari ini akan menyambung tajuk dari muka surat 121 dengan tajuk 6.3. Okey, berkaitan dengan menangani ancaman komunis. Sebelum daripada ini kita telah pun melihat apabila Malaysia dibentuk cabaran yang dihadapi adalah cabaran di dalam nak membangunkan Malaysia itu sendiri. Apabila kita menghadapi masalah nak mempelbagaikan kegiatan ekonomi, sistem perhubungan dan sistem pendidikan dan hari ini kita akan lihat pula cabaran yang ketiga. Cabaran kedua adalah pemisahan Singapura daripada Malaysia. Dan cabaran yang ketiga ini adalah ancaman komunis. Okey, ancaman keselamatan di Sarawak dan satu lagi adalah ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Kita akan lihat ancaman di Sarawak ini adalah dalam bentuk gerakan politik yang berlaku. Yang kedua adalah dalam bentuk serangan bersenjata. Dan untuk menghadapi ancaman ini, dua tindakan telah diadakan, iaitu perang saraf dan operasi ketenteraan. Manakala ancaman keselamatan di Semenanjung pula adalah apabila berlakunya pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Begitu juga dengan pengeboman tubuh negara. Dan untuk mengatasi dua masalah ini, dua ancaman ini, dua tindakan telah diadakan, iaitu strategi counter insurgency atau dan perjanjian kerjasama sempadan. Okey, kita lihat yang pertama dahulu, iaitu ancaman daripada komunis di Sarawak. Okey, ancaman yang pertama ini melibatkan gerakan politik dan yang keduanya adalah serangan bersenjata. Jadi yang pertamanya kita lihat komunis telah menentang gagasan Malaysia dan kerajaan Sarawak terpaksa dan menangkap ahli yang terlibat. Dan mereka ini telah melarikan diri ke Kalimantan dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara, PKKU. PKKU ini kemudian berjuang bersama-sama dengan pasukan rakyat Kalimantan Utara, iaitu PARAKU, dan juga Gerakan Rakyat Sarawak, PGRS, untuk membentuk Republik Komunis Sarawak. Okey, dan yang kedua adalah gerakan yang kita katakan serangan bersenjata yang dilakukan oleh komunis pada 5 Ogos 1952 apabila mereka menyerang Batu Kitang, Kuching, Sarawak. Okey, dan ini merupakan satu permulaan serangan terhadap orang awam. Jadi sebelum pada itu mereka hanya menunjukkan gerakan politik dengan menentang pembentukan Malaysia dan kemudiannya mereka bergerak untuk melakukan serangan secara terbuka terhadap orang awam. Okey, dua kaedah yang digunakan tadi cikgu dah kata ada dua cara bagaimana mereka menghadapi ancaman keselamatan di Sarawak ini. Pertama adalah melalui perang saraf, yang kedua adalah melalui operasi ketenteraan. Okey, perang saraf ini diadakan dengan semasa perhimpunan awam diberikan kesedaran tentang ancaman komunis. Jadi beberapa langkah diambil dalam mengadakan perang saraf ini. Perang saraf ini ialah perang yang dia tidak berlaku peperangan, cuma dia memberi satu kesedaran kepada komunis untuk meninggalkan perjuangan mereka. Jadi
semasa perhimpunan awam ini mereka berikan kesedaran lah kepada orang ramai tentang ancaman komunis. Yang keduanya, kerajaan juga telah mengedarkan risalah tentang bahaya ancaman komunis. Yang ketiganya, kerajaan juga telah mengisytiharkan kawasan putih, iaitu kawasan yang dikatakan bebas daripada ancaman komunis. Di Tanah Melayu pun kita ada kawasan hitam dan kawasan putih kan. Okey. Dan yang keempatnya ialah tawaran pengampunan kepada anggota komunis. Seterusnya, kerajaan juga telah menyediakan kemudahan infrastruktur yang baik kepada penduduk. Jadi ini adalah 5 langkah yang diadakan untuk melakukan perang saraf terhadap komunis. Iaitu perang ini bukanlah perang yang berdepan dengan komunis, tapi lebih kepada memberi psikologi agar komunis ini meninggalkan perjuangan mereka. Yang kedua adalah operasi ketenteraan. Operasi ketenteraan ini kita adakan di tiga ada 3 operasi, sebenarnya ada lebih kita lihat 3 dulu. Satu ialah operasi HAMMER pada tahun 1965 diadakan di bahagian pertama Sarawak. Operasi RESCOM di bahagian ketiga Sarawak dan operasi Seri Aman di bahagian kedua. Ini lebih kepada operasi ketenteraan, maksudnya memerangi komunis, tetapi yang ini tidak ini lebih kepada memberi kesedaran agar komunis itu meninggalkan perjuangan. Contoh kita boleh lihat apabila mereka diberi tawaran pengampunan, mereka diberi tentang kesedaran tentang ancaman komunis. Okey, jadi itu 2 kaedah. Kita lihat pula apa dia operasi HAMMER ini. Operasi HAMMER ini bermula Julai 1965, iaitu sebuah pertempatan baru yang didirikan untuk 7,500 orang. Dan 1,200 keluarga berketurunan Hakka berjaya dipindahkan ke pertempatan baru ini. Maknanya mereka buka satu kawasan baru dan mereka pindahkan penduduk ke kawasan ini. Mereka dipindahkan ke 3 kawasan pertempatan sepanjang Jalan Kuching Serian. Okey. Terdapat kawalan dan perintah berkurung di kawasan tersebutlah. Jadi untuk memastikan keselamatan orang awam ini terjaga, maka kerajaan telah mengadakan kawalan dan perintah berkurung. Maknanya bila mereka dah pindah ke kawasan baru itu, mereka tak bebas boleh keluar lah. Nak keluar mesti ada permit, ada sebab yang tertentu. Macam sekarang jugalah kita tengok bukan boleh keluar dengan mudah kan. Okey, dan kesan daripada operasi HAMMER ni menyebabkan gerakan komunis menjadi goyah. Goyah ni maksudnya lemah lah. Goyah maksudnya lemah. Komunis berjaya ditangkap dan pada tahun 1975 operasi ini tamat. Kemudian operasi Jala Raja dijalankan di Nonok Asajaya di bahagian pertama 1970. Tadi saya dah kata ada banyak operasi antaranya operasi HAMMER yang sekarang ni adalah operasi Jala Raja. 17 Oktober 1973 Bong Kip Chok telah menulis surat kepada Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob, Ketua Menteri Sarawak untuk berunding dan 500 komunis telah keluar untuk menyerah diri. Jadi hasil daripada pertemuan Bong Kip Chok ini dengan Datuk Patinggi, kesannya ialah ramai komunis ingin keluar untuk menyerah diri. Maknanya mereka ingin meninggalkan perjuangan mereka Okey, peraturan dalam operasi HAMMER peraturan yang pertama, penduduk tidak dibenarkan keluar tanpa kad pengenalan. Macam sekarang kalau awak nak pergi Selangor, awak kena ada permit daripada polis kan. Tak ada permit awak tak boleh keluar. Dia kena tangkap bayar RM10,000. Sekarang dah jadi RM20,000 kot Jadi mesti ada kad pengenalan Seperti saya kata tadi, mereka telah dipagarkan ni. Ada kawalan dan perintah berkurung diadakan. Bukan mudah nak keluar
Okey, seterusnya kita lihat peraturan yang kedua adalah penduduk harus memiliki kepada pasukan keselamatan. Pasukan keselamatan yang bertugas, okey, sekiranya ingin keluar ke bandar membeli barang keperluan. Sekejap saya rasa ada orang nak masuk Syafiqah masuklah, awal sikit Syafiqah, bila dah start ni susah nak stop. Okey, ada lagi siapa nak masuk? Siapa nak masuk PM ya? Boleh nampak ke sharing tu? Dia cakap sorang-sorang kan? Syafiqah boleh nampak sharing? Boleh, boleh. Boleh cikgu, boleh. Terima kasih. Okey, yang ketiga waktu keluar pula dari 7 pagi sampai 2 petang sahaja. Sekarang waktu keluar sampai pukul berapa? Ada had tak? Tuan Ana, boleh keluar sampai pukul apa sekarang dengan musim darurat di COVID di Malaysia ni? Tuan Ana pun tak pasti tu. Can you please repeat the question again? Sekarang ni waktu keluar pukul berapa? Di Malaysia ni, sebab darurat COVID ni. You mean when the lockdown going to off, is it? Ya. Okey, tak apa, nanti awak jawab dalam Telegram ya. Bagi yang keempat, penduduk tidak dibenarkan melakukan aktiviti seharian seperti pertanian bagi mengelakkan hubungan komunikasi berlaku antara penduduk dengan peganas komunis. Jadi bila dah waktu keluar tu 7 pagi sampai 2 petang tu, mereka kena duduk dalam rumah saja ya. Mereka tak boleh bercucuk tanam, tak boleh nak keluar dekat luar rumah pun, nak buang sampah pun contohnya tak boleh ya. Sebab mereka pengawal kawalan keselamatan bimbang ya, akan berlaku kontak ya, komunikasi antara penduduk dengan peganas komunis. Okey, macam sekarang lah antara kontak antara kamu dengan COVID. Okey, baik. 5, penduduk harus melaporkan ya kepada pasukan keselamatan sekiranya terdapat orang yang mencurigakan. Jadi kita pun sekarang ni kena melaporkan ya kepada polis ya jika ada jiran kita yang membuat rumah terbuka sepanjang musim perayaan ni. Sama je konsep dia, cuma yang dulu kita lawan komunis, benda yang kita nampak. Sekarang ni kita lawan benda yang kita tak nampak. Okey, ini adalah dia operasi memindahkan penduduk. Tadi saya kata operasi hammer kan. Ni mereka pergi menggempur kawasan komunis ni ya, naik bot. Kerana mereka punya sistem pengangkutan banyak menggunakan sungai ya. Ini penduduk menunggu proses untuk dipindahkan ya ke kampung-kampung baru tersebut. Okey. Okey, dari mana dapatnya perkataan hammer ni, operasi hammer ni ya? Operasi hammer ni adalah bersempena dengan ucapan Ketua Polis Malaysia Sir Claude Kenner yang berkata, "We will hammer them. Let the operation be called Operation Hammer." Ya, jadi daripada nama mana datangnya hammer ni, daripada ucapan yang dibuat oleh Ketua Polis Malaysia. Okey. Teacher, what is the meaning of hammer in sejarah? Hammer means you gempurkan dia lah sampai dia tak boleh bangun lagi untuk merancang memusnahkan Malaysia. Ni hapuskan mereka habis-habisan lah. Ya, okey. Yang kedua adalah usaha yang menghalang komunis ini termasuklah rancangan penempatan Gutse. Tadi saya kata ada mereka ni dipindahkan, betul? Penduduk-penduduk dipindahkan ke kawasan yang baru. Jadi kawasan itu dinamakan, salah satunya adalah rancangan penempatan Gutse yang dijalankan pada 30 Januari 65. Nama Gutse ini diambil sempena nama pemangku Komisioner Polis Sarawak. Sebab itu dinamakan penempatan Gutse. 1965 mereka telah membuka kawasan pertempatan di Siburan, Beratuk dan Tapah. Tapah ni bukan Tapah Berak, Tapah di sana Sarawak. Okey, kerajaan juga melancarkan operasi harapan. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menawarkan pengampunan
kepada anggota komunis. Walau bagaimanapun hanya 41 orang sahaja yang menyerah diri. Ya, nanti kita ada soalan ya kat sini ya. Kenalah tahu dari mana datang nama Hammer tu. Ya, okey. Langkah membantras ancaman komunis kita lihat dari tahun 65, 6 Julai operasi Hammer dengan 3 kampung baru dibuka di bahagian pertama. 8 Ogos operasi besar-besaran kawasan senjata di bahagian ketiga. 24 Februari 1970 operasi Jala Raja di Nonok Asia Jaya bahagian pertama. 8 Ogos 1971 operasi Ngayam dilancarkan di bahagian ketiga. 26 Mac 1972 Rajang Area Security Command RESCOM dibentuk di bahagian yang ketiga. 21 Oktober 1973 operasi Seri Aman dilancarkan. 4 Julai 1974 operasi Seri Aman ditamatkan dan anggota komunis menyerah diri. Dan 17 Oktober 1990 perjanjian damai menamatkan ancaman komunis yang diadakan antara pihak komunis dengan kerajaan Sarawak. Jadi ini yang dah dirujuk di muka surat 123 ya. Langkah membantras komunis. Okey, kesimpulannya kita lihat kesimpulan belum habis lagi ya. Kesimpulan yang operasi Hammer ni dia baru ya. Jadi kesimpulannya kita lihat dia usaha memenangi hati rakyat menyebabkan komunis tidak dapat sokongan ya. Jadi melalui perang saraf yang diadakan. Syafiqah, dalam perang saraf tu cuba sebut kepada saya apakah satu langkah yang awak tahu yang diambil dalam perang saraf itu? Syafiqah, sebutkan saya satu langkah yang diadakan dalam perang saraf itu. Syafiqah? Ada lagi tak budak ni? Mas Tuana? Tawaran pengampunan. Tawaran pengampunan. Atira, satu lagi. Mengadakan perhimpunan awam. Ya, mengadakan perhimpunan awam. Yang mana cikgu tengok ni daripada mana? Muka surat 121. Angkat come again? Ha? 121. 1 to 1. Okey. Baik, pada 21 Oktober 1973, Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob, Ketua Menteri Sarawak menandatangani memorandum persefahaman di Rumah Seri Aman. Okey, ini kita dah tengok juga tadi bahawa dia dengan siapa nama komunis yang nama orang Cina tadi? Bong apa? Isa, apa nama Bong tu? Bong Ki Chok. Ya, Isa dah hilang. Bong Ki Chok dengan Datuk Patinggi Abdul Rahman ni telah menandatangani memorandum persefahaman di Rumah Seri Aman. Ekoran daripada itu kita lihat 500 anggota komunis CCO ni menyerah diri. Dan dengan itu berakhirlah ancaman komunis di Sarawak. Dan 5 Mac 1980 Sekatan Keselamatan di kawasan operasi Hammer Kuching Serian juga telah dibatalkan. Jadi tamatlah ancaman komunis yang bermula di Sarawak seawal tahun 1952 berlakunya ancaman, dan dalam tahun 80 barulah boleh clear ancaman tersebut. Okey, kita pergi kepada Did you know ni ni awak boleh baca sendiri nanti. Okey, selain operasi Hammer kita juga lihat adanya operasi Letter dalam mana di sini tentu Tun Abdul Razak telah mengisytiharkan bahagian ketiga sebagai respon bagi usaha mempercepatkan ancaman membantras ancaman komunis. Kawasan yang terlibat ialah Sibu, Muka, Kanawit, Sarike, Binatang,
Bintanggor dan Julau. Operasi Seri Aman pula diadakan bagi membantras komunis di Seri Aman Sarawak, melibatkan pasukan keselamatan, tentera dan polis. Pergerakan komunis telah disekat menyebabkan komunis mengalami kesukaran untuk bergerak. Ini operasi Letter dan juga operasi Seri Aman ya. Banyak operasinya. Okey, yang kedua kita lihat ancaman yang ada di Semenanjung Malaysia. Okey, jadi ancaman yang pertama ni adalah PKM telah bertindak membunuh anggota keselamatan awam, dan ancaman yang kedua adalah apabila mereka telah mengebom Tugu Negara. Tugu Negara ni anda pernah pergi ke tempat ini? Saya belum pernah sampai pun dekat Tugu Negara ni ya. Okey, jadi tindakan ancaman keselamatan yang dilakukan adalah apabila PKM bertindak membunuh anggota keselamatan dan orang awam ya. Dulu mereka lawan dengan tentera saja ya, tapi sekarang mereka mula membunuh orang awam ya. Serangan hendak terhadap pasukan keselamatan telah dilakukan dan kemuncaknya PKM telah membunuh pegawai kanan Tugu PKM tu apa Tugu? Parti Komunis Malaya. Parti Komunis Malaya ya. Kita lihat ancaman yang diadakan itu Jun 1768 di Krung Perak. PKM telah menyerang hendak pasukan keselamatan. 16 anggota keselamatan terkorban. 17 Jun 1974 Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim telah ditembak mati. 13 November 1975 di Ipoh, Ketua Polis Negeri Perak Tan Sri Ku Chong Kok dan pemandunya telah ditembak mati. Okey, kemudian kita lihat orang awam juga turut menjadi sasaran apabila pada Julai 1969 seorang wanita diseksa hingga mati ya di Sintok, Kedah. Mereka juga telah menanam periuk api ya di Jalan Changlun, Kedah. Jalan raya dan jambatan kereta api juga telah diletupkan. Pernah tengok periuk api tak? Bukannya periuk nasi yang kamu masak tu okey, ni adalah periuk api ya. Mereka tanam dekat atas tanah. Jadi siapa yang jalan dan terpijak boleh meletup lah. Boleh hilang nyawa atau boleh hilang kaki lah kalau silap langkah ya. Jadi bukan ditanam dekat-dekat ni, ditanam jarak lah ya. Bila kita jalan tak sedar tu kita terpijak kan. Jadi masa itulah dia meletup. Bila kita pijak kita tak angkat kaki okey lagi. Bila terpijak dan kita angkat kaki masa itulah dia meletup. Okey. Jadi ini adalah surat khabar utusan Malaysia yang menunjukkan pembunuhan kejam ya terhadap Ketua Polis Negara. Komunis telah menembak 11 das tembakan, bukan satu peluru tapi 11 atas badan dia, sikit ni banyak Okey, dan ini pula dekat sekolah kita ni, perasan dah pokok besar ni? Perasan tak traffic light yang dekat balai polis pula? Kepak tu balai nak pergi ke hospital tu. Ni kat sekolah kita lah ni, tragedi ni berlaku jalan kepak tu ni, traffic light yang dekat nak pergi hospital, dekat Pelita tu. Ada pokok besar sana kan. Di situlah berlakunya pembunuhan. 3 butir peluru mengenai ke bahagian kepala dan 1 butir mengenai bahagian lengan beliau ni. Apa nama dia tadi saya sebut? Namanya adalah Tan Sri Ku Chong Kok. Okey. Ini pula adalah tugu peringatan tugu peringatan yang dibina di tapak asal peristiwa serangan hendak komunis di Jabatan Kerja Raya JKR ya, ketika kerajaan membina projek Jalan Raya Timur Barat JRTB Perak Jeli Kelantan ni. Di sini juga pasukan keselamatan telah diserang hendak pada 23 Mei 1974. Dalam kejadian ini 60 jurutera JKR telah diletupkan.
Wahida, bangunlah awal sikit Wahida. Okey. Tamat, datang. Okey, jadi dekat sini siapa pernah guna highway ni? Dia satu puncak dia sangat sejuk puncak Titi Wangsa. Okey, jadi di situ kita lihat satu tugu telah dibina bagi memperingati lah. Tugunya simple je, batu macam ni memperingati 63 buah jentera JKR yang telah diletupkan dan 3 orang kaki tangan JKR yang telah terkorban. Jadi JKR ni dia bukan ada senjata pun tapi komunis nak bunuh negara mereka tanpa fikir panjang. Kalau lawan dengan tentera tak apa juga. Dia lawan dengan orang yang tak ada senjata. Okey, peristiwa yang kedua peristiwa pertama tadi kita lihat adalah serangan hendak yang dilakukan terhadap orang awam dan pasukan keselamatan dengan terbunuhnya kita punya Tan Sri Abdul Rahman Hashim dan juga Tan Sri Pu Chong Kong ni. Kita lihat pula surat khabar ini yang mengatakan tentang peristiwa Tugu Negara diletupkan. Masa tu saya darjah 5 ni. 1975 saya darjah 5, cikgu saya cakap ada tengok tak berita tentang letupan Tugu Negara ni. Okey. Berlaku pada 26 Ogos 1975 Jadi Tugu Negara ni kalau kita baca sejarah dia adalah sebatang tiang konkrit sahaja dibina di hadapan stesen kereta api Kuala Lumpur. Tiang asalnya dibina oleh pentadbir British yang kemudian dialihkan ke kompleks Tugu Negara. Ini hanya tinggal asas tanahnya seluas 10 meter persegi sahaja. Tugu Negara ini setinggi 15 meter diperbuat daripada gangsa dan direka oleh pengukir Austria Felix de Welden. Tugu Negara ini pernah menjadi arca perkumpulan tertinggi dunia yang menelan perbelanjaan 2.5 juta ketika itu. Masa itu 2.5 juta ni banner sama dengan RM 1.245 juta. Daripada jumlah itu adalah sumbangan daripada orang ramai selebihnya ditanggung oleh kerajaan. Jadi bila tugu ini diletupkan kita lihat tugu peringatan ini kemudian dibina semula oleh Christopher B. Carey, pensyarah Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Institut Teknologi MARA. Mereka mula menggunakan model rakyat tempatan kalau lihat dulu tu model orang putih lah tapi sekarang mereka gunakan model orang tempatan. Juga lah dapat buku kita sendiri kat situ. Okey, 11 November setiap tahun satu peristiwa pembarisan hormat akan diadakan di Tugu Peringatan Negara bagi memperingati prajurit dan pahlawan negara yang terkorban dalam mempertahankan negara yang tercinta. Ini peristiwa pengembangan Tugu Negara Jadi untuk mengatasi masalah yang berlaku itu kita dapati 2 strategi telah diadakan. Satu dipanggil strategi COIN, iaitu satu usaha keselamatan dan pembangunan untuk membenangi hati rakyat dan fikiran rakyat agar rakyat menyokong agenda dan dasar kerajaan memerangi komunis. Sekali lagi dia lebih kepada perang saraf lah nak memenangi hati rakyat supaya rakyat ni jangan mudah terpengaruh dengan idea komunis. Okey, strategi dan kerjasama antara pasukan keselamatan, agensi kerajaan dan ahli politik. Jadi 3 orang main peranan sini ingat nanti nak jawab soalan tak tahu nak jawab. Pasukan keselamatan, agensi kerajaan dan ahli politik bersama-sama dalam strategi COIN ini untuk memenangi hati rakyat. Okey, seterusnya kita lihat perjanjian kerjasama sempadan telah diadakan di mana masalah kemah telah dibina di luar. Bila perjanjian keselamatan ni terpaksa diadakan kerana bila kita nak memerangi komunis di sempadan negara kadang-kadang kita terpaksa masuk sempadan negara lain. Macam ni lah nak bina kemah di luar sempadan negara. Jadi nanti bimbang negara yang satu lagi tu tak faham jadi kita perlulah buat perjanjian kerjasama. Jadi di sini antara kerjasama yang melibatkan Malaysia dengan Thailand. Okey, perjanjian sempadan bagi memerangi komunis 1976 di Thailand untuk membina pagar sempadan dan operasi bersama. Akhirnya kita adakan satu perjanjian yang dinamakan Perjanjian Hat Yai
2 Disember 1989 di Hat Yai antara PKM Malaysia dengan Thailand. Dari perjanjian ini kita lihat PKM telah bersetuju membubarkan unit bersenjata, memusnahkan senjata api dan bahan letupan serta jerangkap sama. Ya, jerangkap sama ni macam dia pasang periuk api tadi lah. Ya, dia kena pergi buka balik. Ya, mana yang dia dapat dia buka lah. Kalau tak dapat masih banyak lagi tertanam yang tak dapat dikesan. Ya. Kesimpulannya kita dapati ya, pengorbanan anggota keselamatan ya, dalam mempertahankan negara itu seharusnya kita hargai. Ya, bukan mudah ya kita nak mati mempertahankan negara ya. Semua orang kalau boleh tak nak mati kan. Okey, kerjasama rakyat juga ya, amat penting ya dalam membantu kerajaan menangani komunis. Jadi kalau kerajaan sahaja yang berusaha buatlah macam-macam strategi tapi rakyat masih terus memberi bantuan kepada komunis, usaha itu tidak akan berjaya ya. Dan dengan adanya perjanjian Hat Yai itu, kita lihat tamatlah gerakan bersatu PKM untuk merampas kuasa dan menumbuhkan Republik Komunis di Malaysia. Ini adalah satu mesyuarat yang diadakan ya, antara Chin Peng, Rashid Maidin, Abdullah Sidi, Chan Tian merasakan pemberontakan bersenjata tidak berfaedah kerana Malaysia telah benar-benar merdeka. Jadi komunis sebenarnya dia berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan ya. Tapi bila kita dah merdeka, mereka ni rasa tak perlu lagi mereka berjuang ya. Jadi mereka pun menyerah diri lah ya, keluar daripada komunis ya. Dan pemimpinnya bukanlah boneka kerajaan Britain. Maksudnya Perdana Menteri yang ada dilantik itu adalah pilihan rakyat ya, bukannya patung yang dilantik oleh British. Tahu patung tak? Patung ni orang yang ikut sejarahan British ya. Okey. Baik, itu adalah tajuk kita pada hari ini. Kesimpulannya kita ada 3 tajuk, 2 perkara yang kita bercakap hari ini. Dan kesimpulannya kita balik semula ke slide yang pertama. Okay. Hari ini kita bercakap tentang ancaman komunis ya, di Sarawak dan juga ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Jadi ancaman keselamatan di Sarawak ini melibatkan gerakan politik dan serangan bersenjata. 2 usaha diadakan iaitu perang saraf dan operasi ketenteraan. Perang saraf ni macam tawaran pengampunan ya, mengedarkan risalah. Manakala operasi ketenteraan ni macam-macam jenis operasi diadakan. Apa antara operasi yang saya sebut tadi? Operasi Hema. Operasi Hema ya. Dan di ancaman yang kedua ni melibatkan pembunuhan anggota keselamatan, 2 orang Cikgu, saya tak boleh tengok skrin tu. Skrin 1. Oh, orang lain macam mana, nampak tak? Nampak. Mungkin internet awak slow, Abidra. Tunggu sekejap lah ya. Sebab saya back tu mungkin dia lambat sikit. Awak punya internet problem. Okey, jadi di sini namakan saya 2 orang yang terkorban ni, anggota keselamatan yang terkorban ni. Siapa? Yang berpangkat tinggi. Siapa? Tan Sri Abdul. Ya, saya lagi bunyi yang macam-macam tu menunjuk jawapan. Tan Sri Abdul Rahman. Seorang lagi? Tan Sri Ku Chong Kong. Jadi janganlah kata komunis hanya bunuh orang Melayu je komunis tak peduli, dia bunuh saja yang dia nak ya. Jadi di sini tengok yang di Perak ni yang dekat dengan sekolah kita pun tak tahu dekat sekolah kita kan. Awak pun tak tahu kalau saya tak cakap. Saya pun tak tahu kalau saya tak Google. Tengok pokok ni biasa aku tengok kan. Macam tu lah. Okey, jadi saya akan bagi sedikit kerja. Saya nak awak jawab sekarang, ada masa lagi. Dan kita sambung dengan kelas kita besok.
Ya, jadi saya tunggu awak punya jawapan. Latihan saya bagi di dalam Telegram. Saya akan hantar. Cikgu, internet saya okey je tapi saya tak boleh tengok skrin tu. Tak tahu kenapa. Nah, tak apa, nanti saya hantar recording. Awak tengoklah recording, mesti ada dalam recording. Ya, tengok bahagian akhir tu. Okey. Saya akan stop recording sekarang.